Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan yang seterusnya untuk kita meneruskan kita punya pengajian di dalam surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Insyiqaq. Baik. Surah Al-Insyiqaq ini menceritakan tentang manusia ataupun amalan pembalasan yang akan diterima oleh manusia ketika hari kiamat. Baik, apakah yang dimaksudkan al-insyiqaq ini? Insyiqaq bermaksud langit yang terbelah. Jadi langit terbelah ini ada banyak surah yang mempunyai maksud yang sama. Seperti mana al-insyiqaq, iaitu seperti surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar, langit terbelah. Itu saja, dua surah sahaja yang mempunyai persamaan dalam makna, tetapi berbeza dia punya kalimat. Baik, kita baca Al-Fatihah dulu sebelum kita masuk dalam penerangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Penting sangat anda untuk praktis Al-Fatihah dengan mana-mana ustaz untuk memastikan anda punya bacaan itu betul. Kerana sangat penting, kerana ia merupakan rukun qauli. Rukun qauli di dalam solat. Dan ia merupakan konkret dalam tiang agama. Apa-apa rukun di dalam solat merupakan konkret. Faham? Solat merupakan tiang agama. 3 rukun dalam solat itu merupakan konkret kepada tiang tersebut. Takkan tertegaknya tiang dan takkan kukuh tiang tersebut jika konkretnya hancur. Boleh? Jadi 3 rukun ialah rukun qauli, fi'li dan qalbi. Antaranya ialah Al-Fatihah anda perlu bacaan yang betul. Dan dalam solat kita tidak dibenarkan membaca dengan sir yang hanya mengeluarkan angin. Tak boleh macam tu. Kena keluar suara. Sangat penting untuk tahu tentang benda ni. Jika hanya keluar angin, maka tidak sah solat anda. Kita masuk dalam surah Al-Insyiqaq. Jadi Al-Insyiqaq bermaksud terbelah. Tetapi disimpulkan di sini, kita tengok di dalam surah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama, sekali lagi. Idzas sama'u syaqqat. Jadi al-insyiqaq bermaksud terbelah. Apa yang dimaksudkan di sini, yang bermaksud langit terbelah ialah di mana Allah sebut perkataan langit di dalam surah Al-Insyiqaq. Idzas sama. Sama bermaksud langit. Langit. Sama, langit. Unsyaqqat, apabila langit terbelah. Boleh bayang ke? Tak tahu macam mana. Kita tak dapat lihat bagaimana langit itu terbelah. Seperti kita tengok dalam surah Al-Infitar pun sama sebut idzas sama. Idzas sama, demi apabila langit terbelah. Baik. Nak tunjuknya dahsyatnya ketika hari kiamat, yang mana keadaan dia sangat-sangat gerun. Langit yang tak pernah terbelah boleh terbelah, matahari digulung. Kita akan ceritakan dalam surah Takwir nanti. Baik, kita terus ayat seterusnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya, dia sudah semestinya patuh. Memang makhluk Allah yang paling degil sekali ialah manusia. Kita Allah menciptakan seluruh makhluk di bumi ini semua ikut arahan Allah. Binatang, pokok, tumbuh-tumbuhan, flora fauna semua. Hujan, panas, awan, gunung, semua ikut peraturan Allah.
Jika mereka tak ikut sekali, hancur. Hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau gunung tak dengar cakap, hancur. Kalau rumput, daun, binatang tak dengar cakap apa yang Allah suruh, maka mereka akan dibinasakan. Tetapi Allah memberi satu penangguhan kepada sejenis makhluk ini yang dinamakan sebagai manusia. Manusia diberikan penangguhan. Diberikan penangguhan azab tersebut. Jadi sebab itu, kita ini manusia dan jin, jinnati wan nas, jin dengan manusia ini merupakan Allah beri penangguhan kepada mereka. Yang mana Allah dah sebut dalam Al-Quran. Yang mana syaitan ini Allah beri penangguhan dengan manusia, menghasut manusia, menyuruh kepada kejahatan. Jadi mereka diberi penangguhan seperti kita. Dan Allah hanya tangguhkan azab. Jadi kita buat salah, kita buat maksiat dan sebagainya, Allah tak timpakan di dunia. Ada yang ditimpakan di dunia, seperti mana kaum-kaum yang sebelum Nabi Muhammad, tetapi selepas Nabi Muhammad lahir ataupun umat Nabi Muhammad tidak kena pada azab. Baik. Kita masuk ayat ketiga. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Jadi keadaan mahsyar, saya nak ceritakan keadaan mahsyar pada selepas daripada tiupan sangkakala yang kedua. Bumi tidak mempunyai apa-apa pohon dan gunung ganang tak mempunyai apa pun. Tidak mempunyai rumput, tidak mempunyai pasir, apa-apa yang kita tengok tumbuhan yang kering kontang tak ada. Yang kita tengok hanya ada yang riwayat mengatakan padang mahsyar ini ada seperti padang yang putih yang langsung tak ada apa-apa, kosong. Jadi bumi diratakan seperti itu. Dihancurkan. Seperti mana kaum Ad dibinasakan. Bagaimana kaum Ad dibinasakan? Mereka dihancurkan tanpa nampak jejak, tanpa nampak langsung bangunan gah mereka tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syalia Qazri, terima kasih kerana join. Minta share bagi yang join untuk kita beri manfaat kepada ramai orang. Baik. Jadi keadaan orang yang dibinasakan oleh Allah seperti kaum Ad, kaum Samud semua itu, mereka semua diratakan tanpa nampak pun kesan peninggalan mereka. Jadi saya dah cerita sebelum ni, teori Darwin mengatakan manusia hidup seperti zaman batu, seperti zaman yang tak mempunyai teknologi. Tetapi sebenarnya mempunyai teknologi pada zaman kaum Ad, kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Tapi dibinasakan oleh banjir besar dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang kita tak tahu. Jadi keadaan diratakan bumi ini seperti mana yang disebut, iaitu kaum Ad dibinasakan, kaum Samud dibinasakan, diratakan. Jadi pada hari kiamat ini seluruh bumi ini diratakan dan dijadikan padang mahsyar. Dan manusia akan dibangkitkan dengan sekali tiupan. Maka semualah bangkit macam zombie. Dia akan bangkit serentak dan berjalan menghadap Ilahi. Keadaan pada hari kiamat, pada alam mahsyar. Termasuk ayat keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Apa maksud di situ? Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Baik, seperti yang anda sedia maklum, di dalam bumi ada apa? Di dalam bumi kita dapat lihat, dalam bumi ini ada satu tanah lembut ataupun dikatakan sebagai, dalam kita punya saintifiknya, lava ataupun lahar bumi. Perut bumi ini mengandungi satu benda panas, benda wap yang panas, lava ataupun mantle bumi ini. Ada setengah pendapat mengatakan yang mantle bumi ini merupakan api sejepis daripada api neraka yang dicampak ke bumi. Saya tak pasti bahagian tu. Tetapi itulah isi perut bumi sebenarnya. Dalam bumi ini mempunyai satu mantle tanah lembut yang sangat panas, dan pada hari kiamat kelak dia akan muntah. Bumi akan mengeluarkan segala isi di dalamnya. Cuba bayangkan anda, kalau gunung berapi pun boleh memusnahkan satu bandar ataupun satu kota. Bayangkan itu hanya gunung berapi. Gunung berapi ini adalah hantaman daripada bawah tanah. Mantle itu nak melonjak keluar, dia akan menghentak tanah supaya naik dan menjadi gunung. Bila dah menjadi gunung baru dia meletus. Sebab gunung tu dah rapat sangat dah dengan ni. Mantle tu dah mampu keluar sendiri. Jadi ketika itu manusia dah mampu lari dulu. Dah mampu cabut lari dulu. Sebabnya dia dah perasan yang
gunung ini bakal meletus dan dikajian. Tetapi pada hari kiamat tak ada langsung dia punya tanda-tanda tersebut. Dia mental keluar pada bumi, dia keluar keluar ikut dan dia keluar pancut terus. Keluar sana, keluar sini. Itu keadaan yang mana tak ada petanda pun. Jadi manusia memang tak dapat selamat pada berlakunya insyiqaq tersebut. Bukan langit sahaja terbelah, macam-macam terbelah lagi, ya. Ayat kelima, wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan semestinya patuh. Jadi kita dah sedia maklum, semua pergerakan kehancuran alam ini semua adalah perintah Allah. Semua yang kehancuran yang berlaku ini semua atas perintah Allah. Bukannya bumi ini dibinasakan oleh benda lain. Dia yang binasakan diri sendiri. Allah suruh ombak bantai pantai. Dia pun bawa gelombang datang, hancurkan pantai. Komet hantam bumi. Mental, bumi keluarkan apa ini isi perut kau. Bumi pun keluar isi perut dia. Anda boleh tak keluarkan isi perut anda sendiri daripada perut? Jadi bumi, kalau Allah suruh anda pun mungkin anda akan terfikir 2-3 kali. Macam kisah Nabi Ibrahim, Allah menyuruh dia sembelih Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim ni seorang hamba Allah yang soleh dan dia terbuat, dia tak fikir panjang. Walaupun benda itu merupakan melanggar naluri manusia. Tetapi itulah, nak tunjukkan manusia ini nak buat satu perkara tu, dia akan fikir 2-3 kali. Ini bukan kerosakkan perut aku kalau nak keluar kan. Nak guna story dengan pisau. Tapi bumi kalau dapat arahan, keluar ke isi perut kau. Dia pun keluar. Tak ada masalah. Jadi itulah darah bumi. Mental tu darah bumi lah, bumi keluar. Bayangkanlah keadaan huru-haranya hari kiamat, bagaimana bila mental keluar macam air pancut setiap tempat, setiap sudut. Dia keluar macam tu. Apa jadi agak-agak? Ya, kita masuk ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Baik, sebelum saya menerangkan ayat 6 ni, saya nak terangkan sedikit keutamaan di dalam surah Al-Insyiqaq. Keutamaan surah Al-Insyiqaq telah disebutkan dalam hadis yang menjelaskan keistimewaan surah At-Takwir dan Infitar. Abu Hurairah pernah membacakan surah Al-Insyiqaq kepada orang-orang lalu dia bersujud. Begitu selesai solat, dia mengkhabarkan kepada mereka bahawa Rasulullah SAW bersujud saat baca surah ini. Jadi kita dapat lihat di dalam surah ini ada tanda sujud. Sekejap lagi saya terang. Baik, kita masuk dalam ayat ke-6. Apa yang dimaksudkan di sini? Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Jadi kita manusia memang kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana keadaan kita ini memang bergerak menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita buat maksiat ataupun membuat pahala. Buat maksiat atau pahala, kedua-dua ini kita bekerja keras untuk menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita menghadap Allah dalam keadaan yang penuh kotor, najis, atau kita hadap dalam keadaan penuh suci dan bersih. Mana satu anda nak? Jadi manusia di dunia ini, baik disedari atau tidak, adalah dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dapat dia akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima pembalasannya dari perbuatannya yang buruk maupun baik. Jadi apa benda yang kita sering happy bila birthday kan, kita sering happy bila sampai kita punya hari jadi dan sebagainya. Kita seronok, kita sambut birthday seronok. Tetapi sedarkah anda, sebenarnya birthday ni, ada yang saya nampak orang birthday ni dia bagi hadiah kek bentuk kubur. Itu yang sebenarnya patutnya yang patut di-celebrate oleh semua orang, bawa kek yang berbentuk kubur. Baru semua ingat yang diri sendiri ni menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya perjalanan anda setiap kali birthday itu merupakan anda semakin dekat dengan kematian. Anda semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita di dunia ini bekerja keras. Sama ada anda bekerja keras dua-dua akan menuju kepada Allah. Sama ada anda bekerja keras untuk kebaikan atau keburukan. Dan hasilnya anda akan menghadap Allah dalam keadaan yang kotor atau menghadap Allah dalam keadaan yang suci. Baik, kita masuk ayat ke-7. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Maka ada pun orang yang catatannya diberi dari sebelah kanan. Diberi di sebelah kanan.
diberikan kitab catatan amalnya daripada sebelah kanan, apa yang dia rasa? Kita tengok ayat seterusnya. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Apa maksud pemeriksaan yang mudah di sini? Pemeriksaan yang mudah di sini ialah Allah tidak orang yang beramal soleh, dia punya penilaian dia sangat mudah. Kerana Allah dah nampak dia ni, oh timbangan berat. Timbang kat mizan je, bu, baik terus. So hisap dia tak banyak. Tak banyak hisap. Terus ke syurga tanpa hisap. Itulah nama. Kita nak masuk syurga tanpa hisap. Itulah kita punya impian. Impian semua orang adalah masuk syurga tanpa hisap. Jadi keadaan orang yang beramal soleh yang diberikan kitab di belah kanan ataupun catatan amal, maka dia punya yuhasabu hisabai yasira, ya hisabai, dia punya hisab dia sangat mudah. Kami sangat mudah menilai dia. Jadi kita masuk ayat seterusnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Dia kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman, bukan yang sama-sama kafir. Yang mana keluarga dia yang sama-sama beriman, dia akan kembali dan duduk sekali di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi itulah kebahagiaan orang yang beramal, yang menerima kitab dari sebelah kanan. Dia akan gembira di akhirat kelak dan dia bersama keluarganya masuk syurga Allah. Jadi mana satu anda nak? Jadi kita tengok ayat seterusnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Kita tengok di sini. Wa amma man utiya. Ada yang diterima kan? Ada yang diterima kitab amalannya dari sebelah mana? Di sebelah kiri ke? Dan ada pun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. Wara' bermaksud wara' belakang. Belakang. Ada yang riwayat mengatakan kitab diberikan belah kiri. Jadi kiri dengan belakang mungkin ada pendapat di situ. Jadi apa-apa mungkin sama ada kiri atau kanan, ini merupakan majal ataupun rizak yang teruk. Rizak yang sangat mengecewakan. Jadi apa perasaan orang yang menerima kitab dari sebelah belakang ataupun kiri? Bagaimana keadaan dia? Kita tengok ayat seterusnya. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Kita tengok ayat 11. Maka dia akan berteriak. Berteriak bagaimana dia kecewanya orang yang menerima kitab dari sebelah belakang ataupun kiri ni. Dia kata apa? Dia berteriak, celakalah aku. Waktu itu dah tak sempat nak bertaubat, tak sempat nak patah balik ke belakang dah. Tentu dah kekal lah abadi kau punya kehidupan, sama ada neraka atau syurga. Nasiblah nak duduk, nak kekal abadi di syurga atau neraka. Duduk antara dua ni. Jadi bila dah nampak kitab amalan daripada arah tepi, kiri ataupun belakang, maka memang semua yang menerima kitab belah kiri atau belakang akan bertekuk muka dan menjerit sekuat-kuatnya, celakalah aku, dan minta ke Allah mohon ampun, minta kembali ke dunia. Memang tak dan dah, memang tak boleh nak kembali ke dunia dah, tak boleh nak perbaiki amalan. Dan kesabaran pada waktu hari kiamat tersebut tidak berguna lagi. Kesabaran dan ketabahan tak ada guna dah pada hari kiamat. Pada hari kiamat hanya orang yang untuk berseronok sahaja. Yang sedih-sedihlah engkau sampailah kekal abadi. Kita tengok lagi macam mana perasaan dia. Wa yasla sa'ira, ayat ke-12. Dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bayangkan, dimasukkan dia ke dalam api neraka yang sa'ira, menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Jadi orang yang diterima daripada belah kitab kiri ataupun belakang, mereka ini majoritinya adalah yang sering bergembira di dunia. Tanpa air mata sikit je keluar, dia banyak bergelak ketawa. Jadi anda ada kategori yang mana? Sama ada anda seorang yang banyak keluar air mata ataupun anda mengeluarkan air di mulut. Iaitu ketawa je banyak. Mana satu anda pun. Jadi ketawa ini adalah ciri-ciri orang munafik. Kena perbaiki
dalam kehidupan kita guna kurangkan kita punya ketawa dan banyakkan menangis. Menangis bukan menangis saja, bukan menangis sebab broken ke apa. Menangis disebabkan mengenangkan perbuatan-perbuatan yang kita buat kepada Allah. Kita jaga tak hubungan hablu minallah wa hablu minan nas. Benda itu perlu benda itu patut diambil kepentingan di situ. Kita masuk ayat seterusnya. Innahu zanna an lan yahur. Ayat ke-14. Sesungguhnya dia mengira bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Jadi orang kafir di sini bermaksud orang yang tidak mengikut hukum Allah. Bukan orang kafir ni yang tak mengucap saja. Ya, memang itu orang kafir. Tetapi orang kafir juga yang tak tunai rukun Islam tu pun kafir sebenarnya tuan-puan. Orang Islam yang betul-betul Muslim, yang baru gelar Muslim saja ialah menunaikan 5 rukun Islam tersebut. Baru dikira sebagai Muslim, bukan mukmin. Mukmin yang menunaikan 6 rukun iman dengan bersungguh-sungguh baru dikira sebagai mukmin. Jadi Muslim yang kata Muslim mengucap dua kalimah syahadah, okey, dah diterima tauliah sebagai Islam, tetapi dia tak buat solat, tak jaga, solat subuh tinggal, solat asar tinggal, solat isyak tinggal, tidak dikira sebagai Muslim. Itu Muslim munafik. Yang mana munafik masuk dalam neraka juga. Bawah sekali, kekal abadan abada sebab dia munafik. Munafik ni orang yang Muslim tetapi dalam hatinya kafir. Abdullah bin Ubay adalah orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah tetapi dia munafik, tak pernah solat. Solat juga. Yang Abdullah bin Ubay yang digelar munafik tu pun solat. Apatah lagi adakah anda tinggal? Itu lagi teruk daripada Abdullah bin Ubay. Kita masuk ayat seterusnya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ayat ke-15. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Jadi Allah, kita dah sedia maklum, Allah Al-Basir ataupun Maha melihat apa benda yang kita buat di dunia ini. Apa benda yang anda sembunyi, benda yang anda sebut di dalam hati ataupun yang sebut melalui percakapan, mengumpat, dan membawang dan sebagainya, itu semua akan dikira. Allah Maha teliti apa yang anda buat di dalam bilik, di dalam selimut, semua itu Allah perhatikan. Jadi sangat penting kita jaga hablum minallah ini. Jadi hablum minallah ini merupakan pertama dah hablum minannas. Hablum minannas saya dah terang banyak kali, yang mana manusia ini merupakan hablum minannas ini merupakan perkara yang sangat susah dijaga. Kita ni sering bergaduh dengan manusia, tetapi mohon maaf kat manusia bukan senang, sebab bukan manusia ini merupakan al-afun ataupun maha pemaaf. Manusia ini dia berdendam dan sebagainya, dengki dan sebagainya. Jadi bukan senang ya. Bila kita tak dimaafkan seorang itu, jenuh kita nak cari dia di akhir kiamat yang mana penuh sesak ramai orang. Kita nak lalu celah orang tu nak cari kawan dia, kawan kita yang kita pernah kutuk belakang dia. Dia dekat Amerika, kita dekat Malaysia. Jarak jauh dia. Kita nak cari dia. Jauh tu macam mana nak jumpa dalam kalangan ramai orang daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Contohlah terjumpa juga. Bila terjumpa, maafkan aku maafkan aku. Dia kata tak nak. Dia macam tu, penat kita cari dia, kita tak nak maafkan. Apa jadi? Sisia je lah. Lepas tu dia kata, habis tu apa kau nak apa? Aku nak pahala kau. Bagi pahala dekat dia. Kemudian rupanya dia ni kaki mengumpat, dia pun berjalan lagi, jumpa lagi kawan seorang lagi. Maafkan aku, tak nak. Habis tu kau nak apa? Aku nak pahala kau. Pahala aku dah habis bagi kat dia. Oh, macam tu kau ambil dosa aku. Bagi pula dosa. Dah lah pahala tak ada, dosa dapat. Timbang kat mizan langsung tak ada pahala, dosa je berat. Tak ada cerita panjang, tak ada hisap, semua campak je kau dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi sangat penting kita jaga hablum minan nas ni, sebabnya kalau kita mengutuk belakang, kita akan berikan pahala kita dekat orang tu. Di hari kiamat, kita bagi ke orang tu ikut berapa banyak dia nak pahala kita diambil lah. Dia nak seluruh pahala kita, mestilah dia nak seluruh pahala kita. Contoh kita kutuk 3-4 orang, orang ni pahala kita dah habis bagi dekat orang yang kita kutuk dulu. Yang ni dia bagi dosa. Ni bagi dosa lagi, bagi dosa. Jadi apa benda yang anda simpan untuk pahala, bekalan pun tak ada. Jadi sangat penting kita jaga hablum minan nas juga. Sebabnya manusia ni bukan maha pemaaf. Jadi jenuh nanti anda nak cari kawan anda itu di padang mahsyar kelak, yang mana penuh dengan manusia
sesak, susah nak cari mereka pada waktu itu. Baik, kita masuk ayat seterusnya. Fala uqsimu bisyafaq, ayat ke-16. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Jadi Allah bersumpah ini bukan Allah bersumpah saja-saja. Kita dapat lihat Allah bersumpah pada awal penerangan saya dalam surah Al-As, Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan seterusnya Allah bersumpah dengan kuda perang. Saya dah cerita tu kuda perang ni kehebatan dia bagaimana. Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun. Itu semua mempunyai kehebatan, mempunyai keistimewaan. Jadi Allah di sini pula Allah bersumpah dengan bisyafaq, iaitu cahaya pada waktu senja. Kita dapat lihat ufuk merah pada waktu senja. Wal laili wama wasaq, demi malam dan apa yang disembunyinya. Allah bersumpah dengan malam pula. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila purnama. Bulan purnama juga yang kita tengok pada waktu tengah bulan tu, yang kita tengok bulan penuh, itu merupakan Allah bersumpah juga. Wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya akan kami jalani peringkat demi peringkat dalam kehidupan. Sesungguhnya akan kamu jalani peringkat demi peringkat dalam kehidupan. Peringkat di sini bermaksud peringkat kita punya kehidupan ini. Demi peringkat ialah setitis air mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja dan sampai dewasa. Daripada hidup menjadi mati, kemudian dibangkitkan kembali. Itu merupakan peringkat kehidupan kita. Peringkat kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bersumpah dengan peringkat demi peringkat kita ni, kehidupan kita ni, sama ada kita peringkat untuk meningkatkan diri kita atau peringkat kita ni menjatuhkan nilai diri kita dan kita hadap Allah dalam keadaan kotor ataupun suci. Mana satu pilihan anda, itu terletak di tangan sendiri. Fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Mengapa Allah tanya kenapa kita tak mahu beriman kepada Allah, sedangkan kita dah tahu kebenaran itu berpihak kepada apa yang kita pegang, apa yang Islam bawa, itulah yang benar. Kenapa kita tidak beriman dengan apa benda yang kita pegang tersebut? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu sujud. Jadi ayat di sini ada tanda sajadah. Ayat di sini ada tanda sajadah ini yang diceritakan di Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah baca surat Syiqaq, kemudian kepada orang-orang lalu dia bersujud. Jadi Rasam Osmani pun meletakkan tanda sujud di situ kerana Abu Hurairah sujud pada waktu membaca ayat ini. Kerana apa? Allah tanya. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Jadi Abu Hurairah tersentak dengan ayat ini, kemudian dia bersujud. Dia takutnya dengan ayat ini. Dah tak, bila dia baca Al-Quran kepada mereka, mereka tak nak sujud. Dia sujudlah. Kita rasa takut dengan ayat tersebut. Wa idza quri'a, dan bila kita baca Al-Quran kepada mereka, mereka tak nak sujud. Mereka tak nak beriman kepada ayat tersebut. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang kafir itu mendustakannya. Ini lagi teruk. Dah lah tak nak sujud, dengar tak nak sujud, lepas tu mendustakan, kata ini asatirul awalin, ini kitab dongeng terdahulu ataupun merupakan cerita karut, cerita orang-orang terdahulu. Kenapa orang kafir menggelarkan Al-Quran ini asatirul awalin? Kerana mereka memandang Al-Quran ini isi kandungan dia sama seperti kitab Taurat, Injil dan Zabur. Jadi mereka kata kitab-kitab terdahulu ni merupakan dongeng belaka. Jadi dia kata sama je benda ni. Mendustakan apa benda yang dicakap oleh Nabi-Nabi terdahulu, dan Nabi Muhammad sampaikan pun dia mengatakan dusta juga. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Apa benda yang kita tak puas hati dengan orang, kita sembunyikan dalam hati kita, semua Allah tahu apa benda yang kita sembunyikan. Jadi sangat penting kita sering memaafkan orang, ataupun kalau tak puas hati lepas je kat orang tu. Kata kau ni, lepas tu dia minta maaf lah, selesai, settle dekat situ. Tak perlu pendam dalam hati, kerana Allah a'lamu bima yu'un, Maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Fabashshirhum bi'adzabin alim, ayat ke-24. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Ini kepada orang-orang yang kufur atau ingkar terhadap syariat Allah, hudud Allah.
Las illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Baik, kita minta kita tergolong di kalangan orang yang beriman, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, setakat itu saja penerangan dalam surah Al-Syiqaq. Terima kasih kepada yang join. InsyaAllah saya akan sambung dalam surah Al-Mutaffifin pada kesempatan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.